Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Hukuman mati yang dikenakan junta Myanmar terhadap ahli politik negara itu boleh disamakan dengan jenayah perang atau jenayah kemanusiaan. Ketua Badan Penyiasat PBB bagi Myanmar, Nicholas Kamujan berkata hak asasi tertuduh yang disabitkan secara terang-terangan dicabuli bawah undang-undang antarabangsa. Ini berikutan prosiding yang dijalankan tidak memenuhi keperluan asas perbicaraan yang adil. Pada 3 Jun lalu, Mahkamah Junta menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang bekas ahli parlimen daripada parti pimpinan Aung San Suu Kyi serta seorang aktivis demokrasi. Kedua-duanya disabitkan atas kesalahan berkaitan keganasan. Hukuman mati itu adalah yang pertama dikenakan sejak tahun 1990. Majlis Keselamatan PBB digesa melanjutkan kebenaran bagi penghantaran bantuan rentas sempadan di barat laut Syria. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres merayu negara anggota Badan Dunia itu memperbaharui resolusi 2585 selama 12 bulan lagi. Kebenaran mengangkut bantuan merentasi sempadan Syria Turki di Bab Al-Hawa akan tamat pada 10 Julai. Bab Al-Hawa merupakan satu-satunya laluan ke wilayah Idlib yang dikuasai pemberontak tanpa perlu melalui kawasan yang dikawal Damsyik. China menawarkan diri menjadi perantara dalam konflik di semenanjung Afrika Timur. Tawaran dibuat menjelang persidangan Afrika-China mengenai keselamatan tabir urus dan pembangunan di Habsyah. Persidangan julung kali itu menggariskan keazaman Beijing untuk memainkan peranan lebih besar di rantau yang dibelenggu konflik dan isu keselamatan. Utusan khas Beijing bagi Afrika, Zhu Bing, berkata beliau bersedia melaksanakan peranan sebagai orang tengah bagi menyelesaikan pertikaian secara aman berdasarkan kehendak negara-negara di rantau berkenaan. Tegas beliau adalah penting untuk menghormati kedaulatan dan integriti wilayah serta mengelak campur tangan hal ehwal dalaman negara lain. Dalam pada itu, lebih 130 orang awam dibunuh di beberapa bandar di bahagian tengah Mali hujung minggu lalu. Pembunuhan ramai-ramai itu dilaporkan di Diala Sagu serta di 2 bandar sekitar Bangkas. Selain bakar rumah, kumpulan berkenaan turut mencuri ternakan. Pihak berkuasa percaya keganasan itu didalangi kumpulan bersenjata yang bersekutu dengan Al-Qaeda. Datuk Badan Bangkas, Molia Guino, berkata pasukan penyiasat telah pun berada di lokasi kejadian bagi menyiasat motif dan punca kejadian. Negara anggota Kesatuan Eropah EU dijemput menghadiri sidang kemuncak Majlis Eropah di Brussels minggu ini. Jemputan dibuat oleh Presiden Majlis Eropah Charles Michel. Ia bagi meraih sokongan terhadap bidaan Ukraine dan Moldova untuk mendapatkan status calon anggota dan blok ekonomi itu. Keputusan berhubung keahlian dalam EU memerlukan kelulusan sebulat suara ke semua 27 anggota blok berkenaan. Sementara itu, Ketua Pengarang Akhbar Rusia Novaya Gazeta Dmitry Murtov melelong pingat emas hadiah Nobel Keamanan yang dimenanginya pada harga $103.5 juta. Kesemua hasil penjualan disumbangkan kepada tabung kanak-kanak PBB UNICEF untuk manfaat kanak-kanak yang kehilangan tempat tinggal akibat perang di Ukraine. Pingat tersebut berjaya dibida oleh individu tidak dikenali menerusi telefon. Murtov menangi hadiah itu pada tahun 2021 bersama-sama wartawan dari Filipina, Maria Ressa, atas usaha mereka memelihara kebebasan bersuara. Sukan bola sepak, Ryan Giggs meletak jawatan sebagai pengurus skuad kebangsaan Wales. Giggs, 48 tahun, bercuti sejak November 2020 selepas ditahan pihak berkuasa atas tuduhan berkaitan keganasan rumah tangga. Dia didakwa melakukan kekasaran terhadap bekas teman wanitanya antara Ogos 2017 hingga November 2020. Bekas pemain Manchester United itu juga dituduh menyerang adik teman wanitanya. Giggs bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan. Keputusan itu bermakna pembantunya, Rob Pitch, akan mengemudi Wales menentang Amerika Syarikat, Iran dan England dalam saingan Piala Dunia Qatar November ini. Menjelang kejohanan Wimbledon 27 Jun ini, bintang tenis Britain Andy Murray yang masih bergelut dengan masalah kecederaan yakin dirinya mampu berada dalam kedudukan lebih baik berbanding tahun lepas. Juara Grand Slam 3 kali itu terpaksa menarik diri di pentas akhir ATP Stuttgart minggu lalu ekoran kecederaan perut. Menurut Murray, keadaannya telah pulih namun masih belum sempurna. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.